Man, ada live TikTok lah pasal apa ni? Jual beli cedok. Cuba tengok. Oh ni, jual beli cedok yang dalam live TikTok ni. Kau rasa pendapat kau lah. Apa kau rasa pendapat dia aku? Jual beli cedok-cedok ni. Ni kalau jual beli cedok ni pendapat aku. Ni jual beli cedok ni hukum dia dalam Islam haram ni. Dia haram. Oi. Haram? Apa ni haram ni? Jual beli cedok-cedok. Jual beli cedok. Yang mana yang biasa kat TikTok tu yang buat live? Yang cedok RM5, RM10 tu. Haram ke? Haram, hukum dia haram. Mana datang haramnya? Bagi aku boleh je. Sebab Allah mengharamkan riba ke dalam jual beli. Kan ada dalam surah Al-Baqarah tu. Ayat berapa Tapi wa halallahu bai'a wa harama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba je. Dalam jual beli cedok ni ada riba ke? Lagipun dalam jual beli cedok ni memanglah dia random. Tapi takkanlah pembeli tu dia macam dia mesti dah tahu dah benda tu random. Mesti barang yang dia nak beli tu mesti sikit ataupun dia tak akan dapat, ataupun barang lain yang dia tak nak pun tapi dia dah akan dapat. Dia mesti tahu tapi dia tetap beli kan. So benda tu tak ada masalah pun sebab masing-masing dah sepakat. Tak ada, susah je jual beli cedok. Apa yang buatnya haram? Jadi kat sini kau cakap cedok-cedok ni diperbolehkan lah. Yalah. Oh, kau salah. Hukum jual beli cedok ni hukum dia haram. Alim ulama dah sepakat. Mereka pun dah keluarkan kenyataan. Kau tengok dalam web mana? Mufti Persekutuan. Dalam mufti, dalam ada? web Mufti Persekutuan. Okay, Ada. okay. Mereka dah buat keluarkan kenyataan yang hukum cedok-cedok ni haram. Sebab bagusnya muamalat dalam Islam ni, mereka nak menjaga hak peniaga dan juga hak pembeli. Jadi tak nak mana-mana pihak pun teranaya, dizalimi, tak nak pun. Sebab tu mereka kata haram. Walaupun ada mereka yang cakap alah RM5 je, RM10 je. Balah tak ada hal lah kan. Walaupun dia macam kau cakap lah, walaupun dia dah tahu benda ni random, tapi dalam Islam tidak boleh. Sebab dalam jual beli ni dia ada unsur horor. Ya, unsur horor. Dalam Islam unsur yang ada unsur horor ni tak boleh dan tak sah dan haram hukum dia. Maksudnya Islam. Jual beli yang ada horor ni tak sah. Ya. Macam horor tu pun benda. Horor ni dia benda yang kita tidak jelas, benda yang kita tidak pasti dan benda kita tidak tahu. Maksudnya kau kat sini jual beli cedok-cedok ni dia tak sah sebab barang yang nak beli tu orang tu tak tahu dia beli apa. Contoh dia lah kan, kau beli jual belian cedok-cedok live tu kan, kau beli satu cedok RM5. Kau tahu tak apa barang yang kau akan dapat? Cedok tu, kau tahu tak satu cedok tu apa je kau yang dapat dalam satu cedok? Tak tahu. Itu memang maksudnya horor. Kau tak jelas, kau tak tahu apa yang kau dapat tak tu. semestinya yang cedok tu yang kita nak beli tu kan. So benda tu tak boleh Kita tak boleh nak berharap cedok ni benda ni aku nak. Tak ada. Sebab benda ni random. Kita tak tahu pun satu cedok tu apa yang kita dapat dalam tu. Kalau kita tahu pun, kita bersesuaian tak dengan harga yang kita bayar tu. Gitu. Dalam Islam unsur horor ni tidak boleh dan tidak sah. Ini just pendapat aku yang aku dengar, yang aku baca kan. Jadi nak lebih tahu kan berkait dengan fatwa jual beli cedok ni lagi kan. Ada apa? Kita tanya member kita ni lah yang lepasan Al-Azhar. Dia ambil jurusan fiqh. Dia ni. Ni Anis ni tu tahu. Ni. Jom kita bagilah Kerja dah rasa sendiri dah. Baru balik Mesir lah. Sehari lah ulang-alik di Mesir. Kau buat lawak pula. Gurau. Kita terus ke topik kita lah. Okey. Bagi aku lah apa pendapat Aiman tu bagi aku betul tepat dah. Aku pun sendiri pendapat aku hukum jual beli cedok tu haram. Sebab bagi aku ni jual beli cedok ni telah ada sendiri dalil dia yang seperti mana
aku sendiri sebut tadi kan, surah Al-Baqarah ayat 275. Ya Allah. Yang Allah telah jelaskan jual beli ini dibolehkan tapi mesti terkecuali daripada unsur-unsur riba. Yang tadi kan kau tanya jual beli diperbolehkan tapi yang hanya haram tu ribaan. So dalam jual beli cedok ni aku tak nampak lah riba je kat mana. Ya, tapi bukan dia semestinya riba je, tapi ada 3 unsur lain. Salah satunya Aiman sebut tadi goror. Tidak kepastian tu, ragu-ragu. Dia ni ada unsur-unsur sendiri je, yang contoh tidak amanah antara penjual dan pembeli. Tapi dalam Al-Quran je Allah cakap benda yang diharamkan dalam jual beli ni riba je. Mana dapatnya yang 3 tu? 3 tu melalui tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi tu. Okey. Daripada riba ada juga unsur lain yang mereka sebut. Contoh Aiman sebut goror, maisir dan khiar. Maisir tu perjudian. Khiar hak pembeli untuk membeli barang tu. Hak pembeli. Hak pembeli untuk memilih barang. Okey. Contohlah yang seperti mana yang saya sebut tadi, tidak amanah antara penjual dan pembeli tu. Contoh, kan selalunya kita pembeli ni selalu yang guna tangan si penjual tu untuk mencedok barang tu. Contoh, kau Jim jadi penjual, Aiman jadi pembeli. Dia nak beli dari kau gula-gula. Tapi yang mencedok gula-gula tu, barang yang Aiman mau beli tu guna tangan kau sendiri. Jadi di situ telah ada satu unsur yang mana tidak ada kesepakatan. Padahal Aiman sendiri mau pilih mana satu gula-gula yang dia mau, politik, manisan. Faham tak? Faham. So nak cakap jual cedok ni tak ada sebab pembeli tu tak pilih kan. Dia main random macam tu. Okey. Dia boleh jadi tim membeli tu ada pertengkaran mulut. Jadi ada misalnya kita mau elakkan benda tu. Okey, seterusnya. Walaupun ada benda kita boleh jual beli secara online tu, tapi itu daripada bidang yang lain. Kan sekarang kita bicara tentang jual beli cedok. Boleh nak cerita pasal jual beli dalam Shopee, Instagram, IG tu lain lagi. Itu panjang lagi bahas dia. Itu panjang lagi bahas dia. Okey, faham. So ada satu lagi unsur dia, unsur perjudian. Macam mana pula? Maksudnya di sini jual beli cedok-cedok ni dia ada masa menguntungkan pembeli dan ada masa merugikan pembeli, dan ada juga masa menguntungkan penjual dan ada juga masa merugikan penjual. Itulah macam kau cakap tadi. Bagus ni muamalah Islam. Dia menjaga hak niaga dan juga hak pembeli. Tak nak mana-mana pihak pun yang dizalimi. Maksudnya cedok-cedok ni dia banyak lebih mengaya pembeli. Ya. Maksudnya si jelas situation win-win, trading loss. Tapi contoh perjudian tu macam mana yang ada dalam cedok tu? Itu perjudian. Maksudnya Macam kita cakap tadi lah. Maksudnya saya bagi RM5. Contoh saya beli RM5. Tapi barang yang dicedok tu Tak sampai RM5. tak sampai RM5. Sebab dia random. Sekali kau. Ataupun kalau orang yang untung sikit, cedok tu dia dapat lebih. Okey. Itu maksudnya perjudian kan. Okey, faham. Lepas tu kat sini kan aku cakap terjadinya sahnya jual beli merangkumi 3 rukun. Kalau tak ada salah satu, walaupun tertinggal satu rukun kan, tak sah jual beli tersebut. Faham. Maksudnya dia tak berlaku jual beli lah. Tak akan berlaku jual beli. Maksudnya barang yang dia dapat tu haram lah, kedua-dua pembeli dengan peniaga. Kalau tak cukup 3 rukun ni, dia mesti ada 3 rukun. Tak nak 2, tak nak 1, mesti 3. Okey, kena ada 3 tu lah. Okey. Terus rukun pertama, pihak yang berakad. Pihak berakad ni mestilah ada penjual dengan pembeli. Kalau ada penjual je tak ada pembeli, jadi ke jual beli? Tak ada kan? Tak jadi kan? Mesti kan ada jual penjual dengan pembeli. Kan? Betul. Okey, yang kedua, lafaz akad. Mesti ada lafaz lah. Contoh aku penjual, kau pembeli kan. Aku jual kat kau. Aku jual dengan harga sekian-sekian. Aku beli dengan harga sekian-sekian. Itu lafaz akad penjual beli. Mesti kena ada. Jadi yang ketiga, ini yang berkait dengan cedok-cedok ni, yang horor. Yang ni objek yang diakad. Kerana kita kena tahulah barang yang kita
nak tu kena tahu barang dia, kita nak kena tahu harga sekali. Oh. Kualiti dia, condition dia macam mana? 100% ke? Bersesuaian ke dengan harga, apa barang tu, apa yang kita dapat. Itu yang maksudnya rukun ketiga ni. Oh. So maksudnya tak cukup satu rukun lah. Jadi dekat cedok-cedok ni boleh cakap tak cukup satu rukun ni lah. So terbatal lah. Tak sah lah jual Tak beli sah lah ni. jual beli tu. Kiranya kalau pembeli tu beli gula tu haram lah. Ya. Lepas tu penjual tu dapat duit tu pun haram. Ya. Okey. Faham? Jadi kira So kalau nak beli kena ada 3 rukun ni lah. kena ada 3 rukun jual Kena beli. ada penjual, pembeli, kena ada lafaz akad, lafaz dan juga barang. barang tu kita kena tahu. Okey. Itu kena cukup 3 rukun ni. Okey, faham. So okey lah, sebelum ni aku tak tahu pun cendok-cendok ni ada unsur-unsur macam ni, macam penindasan kepada pembeli kan. Ya. Sebab bagi aku sahnya jual beli tu apabila kedua-dua pembeli dengan peniaga tu dia sepakat. Okey, so fahamlah kat situ. Aku pun tak tahu sebelum ni yang ada fatwa dah keluar kan pasal hukum jual beli cendok ni. Okey, so aku dah tahu lah semua ini haram juga So nanti boleh aku cerita kat kawan-kawan aku yang selalu beli dekat TikTok kan. Syekh Ahmad Al-Hasan. Okey, jumpa lagi. Okey. Ni menyapa lagi Okey, sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.